Baiklah pelajar, salam sejahtera dan selamat petang. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan teruskan pembelajaran kita masih pada bidang yang sama, iaitu bidang 5, insan bermoral. Okey, jadi untuk topik hari ini, topik yang kita akan pelajari adalah unit 4, iaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi sebelum ini kita sudah pernah kita sudah kenal dan sudah tahu dengan perkataan etika tersebut. Jadi etika ini seperti mana yang kita ketahui, etika adalah tingkah laku ataupun sesuatu peraturan yang memandu tingkah laku kita untuk berkelakuan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey? Okey, baiklah pelajar. Jadi, apa yang kamu tahu sebenarnya tentang penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi? Okey? Jadi, apa yang akan kamu ketahui nanti kita akan pelajari sebentar lagi. Jadi, pelajar, okey pelajar, okey. Seperti mana yang kita lihat, kamu nampak di paparan skrin cikgu, cikgu telah nyatakan hasil pembelajaran kita ataupun hasil pembelajaran yang akan kamu pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama, kamu akan pelajari tentang etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Selanjutnya adalah perasaan apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika, sekaligus cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian kamu. Jadi yang pertama pelajar, apa yang kamu akan pelajari selepas habis saja pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu dapat menyatakan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua adalah dapat kamu boleh menjelaskan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Sekaligus melalui pembelajaran pada hari ini, iaitu melalui aktiviti yang kita akan lakukan secara tidak langsung dapat memupuk perasaan bersyukur, bangga apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Sekaligus kamu dapat mempraktikkan ataupun dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian kamu. Okey pelajar, jadi cadangan nilai yang kita akan pelajari adalah nilai rasional, nilai kebebasan, harga diri, kesederhanaan dan kerajinan. Okey, jadi kita akan lihat kaitan nilai-nilai ini ke semua nilai yang cikgu sebut tadi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey? Okey pelajar, jadi kita teruskan kepada topik pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita teruskan kepada subtopik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu paparkan dahulu kepada kamu keratan akhbar daripada utusan akhbar Melayu. Okey, baiklah pelajar, di sini seperti mana yang kamu lihat dinyatakan di sini adalah pegawai teknologi maklumat didakwa sebar berita tidak benar. Okey, di mana berita ini dia menyebarkan pegawai ini sendiri menyebarkan maklumat-maklumat palsu di media sosial, iaitu
laman TikTok. Okey. Di sini pesalah-laku ini ataupun pegawai teknologi maklumat ini didakwa telah menyebarkan berita yang tidak benar, sehinggakan dia ditahan dan dibawa ke peringkat mahkamah. Okey. Ini maknanya dia telah melakukan kesalahan yang membuat membuat orang lain panik. Okey. Okey, jadi sesiapa yang nampak berita-berita sedemikian, mereka boleh melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berkuasa dan pihak berkuasa akan mengambil tindakanlah, seperti yang paparan akhbar ini. Okey, pihak berkuasa telah memainkan peranan untuk menangkap ataupun menahan pegawai yang telah menyebarkan berita yang tidak benar ini. Okey. Okey, jadi pelajar kita teruskan lagi. Okey. Sebelum kita teruskan lagi kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanyakan kepada kamu satu soalan. Okey? Okey, soalan cikgu senang sahaja. Cuba bayangkan kehidupan anda tanpa teknologi maklumat dan komunikasi. Okey? Jadi pelajar-pelajar sekalian, seperti mana yang kita ketahui, lagi-lagi pada keadaan pandemik COVID-19 ini ataupun di dalam dunia yang sedang berada dalam sakit, orang kata, jadi kita memerlukan kemudahan-kemudahan seperti teknologi maklumat dan komunikasi ini sebagai penghubung kita dengan institusi kita sendiri ataupun dengan orang-orang yang lain. Jadi di sini pelajar, apa yang cikgu ingin jelaskan adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini mempunyai pro dan kontra terhadap mempunyai pro dan kontra melalui ataupun terhadap cara penggunaan seseorang individu. Jadi di sini pelajar, seperti mana yang kita ketahui adalah kita sekarang ini dilanda dengan pandemik COVID-19 ataupun coronavirus yang telah menyebar ataupun tersebar di muka bumi ini. Jadi kita memerlukan kemudahan seperti teknologi maklumat dan komunikasi ini untuk menghubungkan kita kepada orang lain. Okey. Contohnya kita guru dan pelajar berhubung melalui Google Meet, WhatsApp, Telegram dan lain-lain untuk kekal berhubung dan berinteraksi antara satu sama lain untuk mendapatkan manfaat, iaitu pembelajaran lah. Okey, jadi di sini dia penggunaan teknologi maklumat ini mempunyai pro dan kontra, dan pro dan kontra itu adalah lahir daripada cara penggunaan seorang individu tersebut. Sekiranya dia menggunakan dengan baik, maka banyaklah peronya. Dan jika dia menggunakan dengan tidak berhemah ataupun secara tidak beretika, maka banyaklah kontranya. Okey, di sini adalah kita boleh lihatlah cara penggunaan seorang individu itu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, bagaimana cara dia menggunakannya. Okey, jadi pelajar, mesti kamu tertanya-tanya kan, mungkin ada di dalam kelas ini ataupun di dalam antara kamu pelajar-pelajar ini, kemungkinan ada yang masih bingung apa yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, di sini cikgu ingin Okey, di sini cikgu ingin jelaskan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi ini merupakan sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. Okey. Ini banyak sangatlah apps internet. Okey.
yang banyaklah pelbagai bentuk komunikasi lah, pelbagai bentuk komunikasi. Okey, ini merupakan teknologi maklumat lah yang dipelbagaikan bentuknya. Okey, dalam bentuk folder dan sebagainya. Okey, jadi teknologi dan maklumat teknologi maklumat dan komunikasi ini patut digunakan secara beretika. Okey, pelajar. Okey, ini yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi secara ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Baiklah pelajar, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, cikgu akan paparkan kamu slide etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, yang pertama sekali. Okey pelajar, yang pertama sekali kita akan pelajari tentang etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Bagaimana seorang individu ataupun kelompok dan negara tersebut menggunakan ataupun apakah etika-etika dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kita akan lihat etika-etikanya. Jadi pelajar yang pertama adalah tidak memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilik yang sah. Baiklah, di sini dapat cikgu terangkan bahawa apa-apa sahaja bentuk apa-apa sahaja bahan dalam bentuk video, audio, muzik, slide, kerja projek dan lain-lain. Okey, apa-apa sahaja bahan yang kamu ingin upload ke Facebook, Instagram, WhatsApp, banyak lagi kan apps TikTok. Okey, jadi kamu perlu meminta izin daripada pemilik yang sah. Okey, kamu tidak boleh mengambil ataupun memuat naik sebarang bahan tanpa keizinan pemilik yang sah, pemilik yang asal lah. Okey, jadi cikgu boleh bagi contoh sebelum-sebelum ini telah pernah berlaku pada tahun-tahun yang lalu, iaitu seorang pengarah filem telah menyaman sebanyak 2 juta ringgit kepada pesalah laku ataupun yang perompak movie. Pengarah movie, lakonan ini telah membuat lakonan. Okey, telah membuat telah membuat movie. Okey, tapi movie itu telah dicetak rompak. Apabila dia dicetak rompak, ini telah membuat kerugian kepada pengarah tersebut dan pengarah tersebut telah mengambil tindakan untuk menyaman, okey, untuk menyaman sebagai ganti rugi. Okey, jadi hati-hatilah kita dalam memuat naik sebarang bahan. Jika kita hendak memuat naik sebarang bahan, pastikan kita meminta izin daripada pemilik yang sah. Okey, jadi pelajar yang seterusnya adalah tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh mengugat ketenteraman awam. Jadi kita berbalik kepada Gerakan Akbar, isu Gerakan Akbar yang cikgu tayangkan tadi pada awal pengajaran, di mana pegawai tersebut telah ditahan disebabkan menyebarkan berita palsu. Okey, jadi berita palsu yang disebarkan oleh pegawai tersebut telah membuat orang ramai ini panik. Okey, jadi apabila orang ramai ini panik, jadi sudah tergugatlah ketenteraman awam. Jadi apabila tergugat ketenteraman awam ini, salah satu daripada mereka telah membuat laporan untuk memastikan berita itu betul atau tidak. Jadi seperti Gerakan Akbar yang cikgu tayangkan tadi itu,
yang menyebarkan itu, pegawai tersebut telah menyebarkan berita palsu. Jadi dia telah ditahan lah, okey, dia telah ditahan, okey, telah ditahan sehingga naik mahkamah. Okey, jadi pelajar yang ketiga adalah tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi orang lain. Maksudnya di sini adalah kamu tidak boleh mengeksploitasi menggunakan secara haram, ataupun kamu tidak boleh me, menggeledah, orang bilang, okey, menggeledah, membongkar, lagi hack ataupun mengeksploitasi lah, okey, mengeksploitasi maklumat dan peribadi pihak lain. Okey, itu etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang ketiga. Dan yang seterusnya adalah yang keempat, berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam talian. Jadi di sini pelajar, apa-apa sahaja maklumat yang ingin kamu sebarkan, kamu perlu sebarkan benda yang betul. Kamu perlu berintegriti, maksudnya perlu ada keamanan, kejujuran dalam diri kamu apabila kamu ingin menyebarkan sesuatu maklumat. Okey pelajar, seperti mana yang kita dapat lihat, apabila seorang itu berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul, jadi kalau cikgu boleh bagi contohlah, kalau kamu sedang berniaga, kamu perlu menyebarkan maklumat yang betul lah. Okey, maklumat yang betul dan jujur, sahih, yang amanah punya maklumat. Okey. Jadi apabila kamu menyebarkan berita yang barangan yang betul untuk kamu berjual beli, maka orang pun akan suka, akan senang, akan pada lain hari dia akan mahu lagi membeli dengan kamu. Okey, jadi perlu berintegriti lah dalam memberikan apa-apa sahaja maklumat. Tidak kira lah dalam kamu berjual beli, membuat penjelasan dan sebagainya. Okey, jadi yang seterusnya, yang kelima adalah tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Jadi di sini pelajar, kamu perlu berhati-hatilah. Kamu walaupun kamu tukang hackers ataupun tukang mengeksploitasi data orang lain, kamu tidak bolehlah mengeksploitasi dan menceroboh serta menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Okey, ini kita boleh nampaklah di mana-mana yang pernah berlaku. Okey, yang pernah berlaku apabila berlakunya pergaduhan antara satu negara dengan negara yang lain. Pertama sekali mereka akan mencari data ataupun mana-mana laman yang boleh mereka ceroboh dan sebarkan virus. Okey, dan mereka sekaligus melumpuhkan sistem tersebut. Jadi yang akhir sekali pelajar, etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Ini dalam kita menggunakan apa-apa sahaja laman sesawang, aplikasi dan yang lain-lain, yang berkaitan dengan komunikasi, kamu haruslah berkomunikasi secara berhemah. Okey, iaitu secara baiklah. Okey, secara baik, bertutur. Okey, sekiranya kamu berada dalam talian. Okey, ini sahaja bagi etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi cikgu akan teruskan pula. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cikgu sampaikan mengenai etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
Jadi etika-etika yang cikgu telah nyatakan tadi, cikgu telah terangkan tadi, ini merupakan etika-etika yang perlu uh, dipatuhi oleh semua warga negara. Okey, tidak semua warga negara ataupun warga net. Okey. Jadi ini perlu di dipupuk dalam diri ataupun dipraktikkan. Okey, dipraktikkan dalam diri untuk beretika lah, beretika dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, jadi belajar kita. Sekiranya kamu tidak ada soalan mengenai penjelasan guru cikgu tadi, jadi cikgu akan teruskan pula kepada slide yang seterusnya. Okey? Okey pelajar. Jadi seperti yang kita boleh lihat di sini, kita dapat lihat iaitu kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi tadi kita sudah lihat etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, kita sudah lihat etika-etikanya. Jadi sekarang ini kita mahu lihat pula kenapa pentingnya kita menggunakan teknologi maklumat ini dengan beretika. Kenapa? Apa yang pentingnya? Apa yang penting sangat dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika? Kenapa perlu beretika? Ini kita akan lihat kenapa dia penting. Okey, pelajar. Jadi, bagi kepentingan yang pertama adalah meningkatkan kualiti pendidikan. Okey, kenapa kita perlu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Jadi di sini teknologi maklumat dan komunikasi ini apabila kita menggunakan secara beretika, ia boleh mengubah cara pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berinovasi. Ini cikgu boleh bagi contohlah, bila cikgu menggunakan internet ataupun apps-apps lain dengan bagus, cikgu boleh mengubahlah cara pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berinovasi. Macam sekarang ni cikgu boleh menyediakan kamu slide yang menarik. Okey, slide yang menarik untuk kamu tontonkan. Okey, yang boleh merangsang minda kamu. Jadi ini adalah inovasi, adalah pembaharuan. Okey, bukan setakat melalui slide, melalui penyampaian juga. Okey, melalui penyampaian, penilaian yang cikgu telah berikan sebelum-sebelum ini, melalui penyampaian cikgu telah sampaikan melalui Google Meet. Okey, kita telah ber-Google Meet melalui grup WhatsApp, Telegram, okey? Dan melalui quiz, aplikasi quizzes. Ini semua boleh dan sudah mengubah cara pengajaran pembelajaran menjadi lebih berinovasi. Ya, ada pembaharuan dalam cara cikgu mengajar kamu. Ataupun cara kamu belajar. Kamu boleh mencari apa-apa sahaja maklumat melalui internet, okey? Laman-laman sesawan yang berdaftar, yang sah, okey? Jadi yang seterusnya adalah menjimatkan masa dan wang. Okey? Apabila kamu kita sudah dapat berkomunikasi secara atas talian melalui WhatsApp, melalui Google Meet, melalui Telegram. Jadi ini dapat menjimatkan masalah. Kamu sudah tidak perlu, membawa wang saku ke sekolah. Okey? Banyak. Jadi kamu ada masa lebih dan menjimatkan wang ibu bapa kamu untuk memberi kamu belanja ke sekolah. Okey? Dan seterusnya mampu menarik minat murid. Okey? Jadi cikgu harap melalui Google Meet, melalui slide yang cikgu buat ni, cikgu harap kamu tertariklah, okey? Tapi melalui teknologi komunikasi
teknologi maklumat dan komunikasi yang cikgu telah gunakan secara beretika. Jadi, cikgu rasa cikgu mampu untuk menarik minat kamu untuk bersama-sama dengan cikgu dalam sesi PDPR kita ini. Okey, jadi ini adalah kepentingannya. Kenapa pentingnya kita menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, jadi belajar kita cuba teruskan pula kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi kepentingan yang seterusnya adalah mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian. Okey, jadi kalau kita lihat di mana-mana laman sesawang ataupun kemudahan-kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi, kamu akan nampak banyak sangat aplikasi-aplikasi laman web yang boleh dijadikan sebagai perkhidmatan. Tidak kiralah perkhidmatan jual beli, perkhidmatan membantu orang. Okey, banyak perkhidmatan yang boleh dipelbagaikan dalam talian. Okey. Jadi yang pertama adalah perkhidmatan yang lebih mesra pengguna. Macam mana ni cikgu perkhidmatan yang lebih mesra pengguna? Di mana dia telah menyediakan kamu button-button yang senang untuk kamu jumpai, yang sudah kategorikan. Okey, ini bahagian buku, ini bahagian makanan. Okey, dia sudah bagi kamu pilihan-pilihan untuk kamu tinggal pick sahaja mana yang kamu mau. Okey, jadi ini semua mesra pengguna. Dan terdapat juga chat box ataupun untuk kamu berkomunikasi dengan orang yang memberi perkhidmatan tersebut. Jadi seterusnya adalah pengguna tidak perlu bersesak-sesak di kaunter. Ialah bila kita hanya scroll-scroll melalui aplikasi Shopee, Lazada, Zalora, macam-macam lagi aplikasi untuk berjual beli dan untuk membeli belah. Jadi apabila kita ingin membeli, kita hanya perlu check out dan membayar secara online. Okey, jadi bila kita membayar secara online, kita tidak perlu lagi untuk bersesak-sesak di kaunter lah sebab kita sudah membeli barangan yang kita perlukan. Jadi yang seterusnya adalah terdapat pelbagai pilihan transaksi dalam talian. Okey, jadi transaksi ini adalah cara pembayaran. Kita ingin membayar menggunakan kad ataupun kita ingin membayar menggunakan username kita, username account bank kita, atau menggunakan BOOS dan touch and go wallet. Okey, banyak pelbagai pilihan transaksi yang boleh kita buat. Okey, yang boleh kita pilih untuk membayar apa yang kita beli. Okey, jadi ini adalah kepentingannya, iaitu mempelbagikan perkhidmatan dalam talian. Jadi kepentingan yang seterusnya adalah meningkatkan hubungan sosial. Okey, kenapa cikgu cakap dia meningkatkan hubungan sosial? Kenapa kepentingan dia? Cikgu, kenapa kepentingan dia ni? Kenapa kepentingan dia meningkatkan hubungan sosial? Jadi seperti mana yang kita ketahui adalah di sini teknologi maklumat dan komunikasi ini boleh memudahkan komunikasi secara maya dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Okey, cikgu boleh bagi contoh melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Facebook. Okey, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang boleh menghubungkan kita berkomunikasi secara maya dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Jadi ini telah meningkatkan hubungan sosial kita lah.
Okey, kita boleh berinteraksi dengan pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Okey. Jadi yang seterusnya adalah mengeratkan hubungan. Ini kalau kita di dalam WhatsApp, kita ada grup bersama rakan-rakan, kita ada grup bersama keluarga, bersama guru kelas, okey. Jadi melalui grup-grup ini yang telah dibuat, ia dapat mengeratkan hubunganlah. Okey, saling berkongsi maklumat, saling berkongsi memori, okey, ataupun kenangan-kenangan. Seterusnya mewujudkan jaringan berasaskan bidang, okey. Apa-apa sahaja mereka boleh membuat hubungan melalui bidang mereka masing-masing. Okey. Jadi ini adalah salah satu kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi kita lihat pula kepentingan yang seterusnya. Okey, jadi kepentingan yang seterusnya adalah menjana ekonomi. Okey. Di sini apa yang cikgu boleh katakan adalah teknologi maklumat dan komunikasi ini boleh menyediakan peluang perniagaan dan perkhidmatan. Sesiapa sahaja boleh berjual beli, sesiapa sahaja boleh menjual, sesiapa sahaja boleh membeli, boleh membuat apa-apa perkhidmatan. Jadi apabila kamu dapat apabila adanya peluang-peluang sebegini, ia dapat menjana ekonomi kamu, diri kamu sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Okey. Jadi yang seterusnya adalah barangan atau perkhidmatan boleh dipromosikan dengan meluas. Bukan setakat di WhatsApp, Facebook juga, Telegram, laman sesawang yang kamu boleh dirikan sendiri. Jadi yang seterusnya adalah penjualan dan pembelian boleh dibuat secara dalam talian. Jadi apa-apa sahaja yang kamu lakukan, penjualan ataupun pembelian kamu buat secara atas talian, kamu boleh membuat pembelian ataupun penjualan secara dalam talian. Jadi apabila kamu dapat membuat ini, dapatlah kamu menjana ekonomi, dapat sumber, okey, sumber untuk kamu bergantung. Okey, inilah salah satu kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, okey. Jadi yang seterusnya adalah okey. Jadi kepentingan yang seterusnya adalah menjimatkan kos dan masa, iaitu dengan pelbagai kos seperti kos panggilan, telefon dan pengangkutan dapat dijimatkan. Ialah kita hanya perlu membeli data sahaja, dan kamu boleh membuat panggilan telefon, mesej dan sebagainya. Okey, dan dapat mengurangkan, okey, dapat mengurangkan ataupun menjimatkan kos pengangkutan. Kalau kamu contohlah, kamu sudah bekerjaya, kamu ada meeting, tapi meeting kamu dibuat secara atas talian. Jadi ini telah menjimatkan duit motor kamu, duit isi minyak kereta kamu. Okey. Jadi seterusnya adalah perbincangan atau mesyuarat dapat diadakan secara telesidang. Macam kita buatlah. Kita buat tidak semestinya mesyuarat lah. Perbincangan, okey. Pengajaran, okey. Banyak ni yang kita boleh buat yang boleh menjimatkan kos dan masa. Kalau habis kelas ni nanti, kamu ada masa lain lagi kan untuk membuat kerja rumah dan sebagainya.
Jadi seterusnya adalah penggunaan sumber tenaga manusia dapat diminimumkan. Ini dapat dikurangkan lah. Okey. Tenaga manusia ini maksud dia tenaga pekerja lah. Apabila urusan dipermudahkan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini, jadi berkemungkinan sesebuah syarikat ataupun sesebuah institusi dan organisasi itu tidak perlu memerlukan banyak kaki tangan lah. Tidak banyak memerlukan sumber tenaga manusia. Jadi dapat diminimumkan lah, okey. Hanya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi pelajar di sini, cikgu mahu kamu semua buka buku teks, okey. Semua tengok buku teks kamu masing-masing. Okey, tengok buku teks kamu masing-masing. Okey. Kamu tengok buku teks masing-masing pada muka surat 52. Okey. Tadi cikgu sudah suruh kamu sediakan nota kan? Sediakan nota, salin nota dan sediakan buku teks di sebelah kamu. Jadi kamu sudah faham, sudah tahu, cikgu sudah bagi tahu kamu mengenai etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi dari apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pelajari tadi, kita akan buat aktiviti iaitu aktiviti cari penyelesaian. Okey, jadi di sini adalah kalau kamu lihat pada muka surat 52 buku teks pendidikan moral tingkatan 4, terdapat 4 isu di sini, okey? Terdapat 4 isu. Jadi, cikgu ada sediakan juga untuk kamu di sini. Okey, jadi setiap individu ataupun pelajar yang cikgu akan sebutkan nanti, kamu cikgu akan pilih secara rawak untuk menjawab ataupun memberi jawapan terhadap isu yang terpapar di skrin ataupun di slide ini. Okey, jadi pelajar, cikgu akan sebut nama kamu satu persatu. Jadi untuk yang pertama, okey. Untuk pelajar yang pertama, cikgu pilih Daryl. Okey, ada Daryl di sini. Okey, Daryl akan menyelesaikan isu yang pertama. Okey, isu yang pertama. Jadi kita akan bincangkan, okey, terima kasih Daryl. Kita akan bincangkan isu ini bersama-sama pula. Jadi di sini seperti yang kamu lihat di paparan slide, kamu akan lihat seseorang individu telah mendapat mesej di mana mesej tersebut mengatakan bahawa dia telah memenangi cabutan bertuah. Cabutan bertuah iaitu hadiah wang tunai RM50,000. Jadi sekiranya kamu mendapat SMS seperti tersebut ataupun mesej seperti berikut, apakah tindakan kamu? Jadi kawan kamu menjawab tadi, dia akan membuat laporan polis. Okey, jadi di sini kita perlu berhati-hatilah. Yang pertama sekali tindakan kita adalah kita perlu memastikan. Kita perlu memastikan sesiapa yang menghantar mesej tersebut. Yang kedua adalah kamu untuk lebih senang, kamu perlu kopi nombor yang menghantar mesej tersebut kepada kamu dan cari di internet sama ada mesej tersebut mesej tipu ataupun sebaliknya. Okey, dan selanjutnya sekiranya berlaku apa-apa penggodaman seperti kamu punya akaun bank, akaun email dan lain-lain terganggu disebabkan oleh mesej ini,
kamu boleh membuat laporan polis. Okey, kamu boleh membuat laporan polis. Okey, itu untuk isu yang pertama. Jadi yang kedua adalah kita akan bincangkan isu yang kedua. Jadi di sini belajar, okey. Isu yang kedua ini adalah seorang Olivia ini, dia seorang penjual produk. Okey, jadi ada seorang lelaki ini telah menghantar mesej kepada si Olivia ini. Okey, telah menghantar mesej dan kemudiannya mesejnya itu telah melarat kepada berunsur lucah dan seksual. Jadi di sini soalannya adalah, wajarkah Olivia ini melayan sikap pelanggan tersebut? Jadi apa pendapat kamu? Jadi tidak wajar lah kan? Tidak wajar bagi Olivia melayan sikap pelanggan tersebut. Ini disebabkan pelanggan tersebut tidak menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, dia telah membuat gangguan seksual ke atas diri Olivia. Okey, apabila perkataan yang kamu terima, perkataan, perbualan, gambar yang berunsur lucah kamu terima, okey, kamu boleh membuat laporan polis. Ya, boleh membuat laporan polis dengan mengatakan kamu telah terkena gangguan seksual. Okey, jadi inilah isunya, inilah penyelesaiannya. Okey. Okey, begitu juga dengan isu yang ini. Okey. Isu yang ketiga ini adalah Kelvin ada terima email daripada pihak bank. Okey. Dia bilang dia perlu pihak bank tersebut suruh Kelvin ini untuk mengemas kini maklumat akaun. Jadi tanpa ragu-ragu lagi si Kelvin ini telah mengemas kini. Jadi apabila mengemas kini, dapat pula SMS ataupun dapat pula mesej daripada bank yang mengatakan untuk mendapat pengesahan pemindahan wang. Okey, jadi di sini yang pelajar apa yang Kelvin perlu lakukan adalah dia perlu call dahulu pihak bank. Okey, perlu call dahulu pihak bank yang tertera atau yang telah dia isi tadi, call, okey, dan beritahu dan tanya kenapa. Dan apabila tersebut kamu bila berlakunya pemindahan wang tanpa kamu ketahui, kamu boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Tapi sebelum itu kamu perlu call dahulu pihak bank. Jadi yang terakhir adalah di sini Gopi telah dituduh, okey. Isu yang keempat ini, seorang lelaki telah dituduh menyebarkan gambar pornografi. Okey, telah menyebarkan gambar pornografi di laman sosialnya. Jadi di sini pelajar, dia telah dituduh. Okey. Jadi di sini apa perasaan anda sekiranya berada dalam situasi Gopi? Okey. Jadi sudah semestinya kamu akan merasa bersalah lah. Okey, kamu akan rasa bersalah, rasa gelisah, rasa susah hati. Sebab apa? Sebab kamu telah dituduh menyebarkan gambar pornografi. Berkemungkinan gambar tersebut bukan Gopi yang sebarkan, akan tetapi laman sosialnya telah dieksploitasi oleh orang lain.
Jadi, perlakuan yang moral yang perlu diamalkan oleh Gopi adalah yang pertama sekali dia perlu minta maaf. Okay, perlu minta maaf kepada siapa? Kepada orang yang menampak post dia itu. Okay, orang yang memarahinya. Okay, yang kedua adalah dia perlu cari tahu apa tuduhan yang telah dibuatnya dan membuat laporan polis lah. Okay, agar akaun tersebut disekat. Jadi itu adalah aktiviti kita tadi, perbincangan isu penyelesaian masalah. Jadi belajar, cikgu harap kamu sudah faham mengenai etika dan kepentingan ini dan juga isu yang kita telah bincangkan ini. Okey, jadi seterusnya adalah okey. Jadi di sini cikgu titipkan kepada kamu penilaian pada muka surat 57 buku teks tingkatan 4 pendidikan moral. Jadi cikgu mahu kamu jawab soalan bahagian A, cikgu mahu kamu jawab bahagian A, soalan nombor 1 dan 2. Okey, kamu perlu jawab, iaitu kamu perlu salin di buku latihan kamu dan hantar kepada cikgu. Okey, ini adalah untuk melihat tahap pengetahuan kamu dan tahap kefahaman kamu terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah kita belajar tadi. Okey, jadi seterusnya, okey. Jadi sekiranya tidak ada apa-apa lagi soalan, cikgu ingin merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi pada hari ini kita telah belajar mengenai etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi, secara kesimpulannya adalah semua pihak perlu bertanggungjawab untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, sekiranya tidak beretika, pandanglah isu-isu yang berlaku seperti yang kita telah bincangkan tadi. Itu merupakan isu-isu yang berlaku disebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, jadi belajar hari ini kita telah cikgu harap kamu dapat menyatakan selepas ini kamu boleh menyatakan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya kamu dapat menghuraikan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi sekaligus dapat mengekspresikan perasaan gembira, bersyukur, bangga apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Dan selepas ini kamu boleh mengamalkan ataupun menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. Okey, jadi itu sahaja pengajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada apa-apa lagi soalan, cikgu ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada yang terlibat dalam aktiviti dan kelas pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami, mengingati dan menganalisis apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Jadi sekian itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bolehlah bersurai dan siapkan penilaian yang cikgu telah titipkan kepada kamu. Jadi